Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama tuan-tuan dan puan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, merangkap orang lama kita di sini dan juga merangkap tuan pengerusi majlis ceramah, kalaulah boleh dikatakan ceramah perdana pada malam ini, tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Ayahanda Tuan Haji Yusof. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, merangkap orang lama kita, otai kita, old timer kita, juga merupakan pengerusi, juga merangkap imam satu Surau Al-Ihsaniyah, tempat kita berhimpun pada malam ini, tidak lain tidak bukan Al-Fadhil Sahibul Fadilah Tuan Imam Tuan Haji Sharif bin Ismail, dan kepada keseluruhan saf kepimpinan Surau Al-Ihsaniyah, sekaligus kepada ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, serta sahabat-sahabat dan adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Tuhan punya dunia. Allahu Akbar. InsyaAllah. Para hadirin, kita rasa tidak berseri pada malam ini kalau setibanya saja majlis Maulud Nabi tidak dihiasi dengan program-program yang sememangnya menjadi rutin apabila sambutan Maulud Nabi diadakan di dalam negara yang kita cintai. Sebab itu, dalam majlis-majlis mana pun Maulud Nabi, dia diadakan selalunya lah dalam konteks negara kita 3 perkara. Pertama, diadakan syarahan. Yang kedua, marhaban. Yang ketiga, makan. Makan mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Aku belum lagi. Yang sudah, sedaplah dia mendapat nikmat Allah secara zahir
makan mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Aku belum lagi. Yang sudah, sedaplah dia mendapat nikmat Allah secara zahir. Dan setelah kita duduk menikmati juadah, mungkin kita juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada kumpulan berzanji dan marhaban serta selawat sebentar tadi yang telah pun tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dihidangi dengan suatu alunan berzanji marhaban. Walaupun anak tak sempat dengar tuan-tuan, tapi melihat kepada ahli-ahlinya, kita sudah tahu bahawasanya mereka memang cukup hardcore dalam bidang berzanji dan marhaban ini. Maknanya para generasi kedua, maknanya Gen 2, kita mintalah supaya mengambil intipati-intipati yang terbaik yang telah disajikan kepada kita sebentar tadi, suatu sajian budaya Islam, kesenian Islam yang makin lupus dan pupus ditelan di zaman. Sebab itu kita mengucapkan tahniah, dan ana yakin dan percaya kalau diberi ruang dan kesempatan kepada kumpulan berzanji dan marhaban kita sebentar tadi, insya-Allah dia bakal menggugat kumpulan Rabbani, Hijaz, Intim, Now Sweetheart dan rakan-rakan yang sama waktu dengannya. Para hadirin, makan sudah mungkin, marhaban sudah. Cuma mungkin ada yang terkejut tuan-tuan bila marhaban ni. Ada yang terkejut, dia kata pasal apa ni bunyi semacam je lagu marhaban ni. Itulah seninya. Cuba bayang marhaban ni tuan-tuan tak baca berlagu. Baca ikut bahasa Arab, tulis macam Jawi, macam bahasa Jawi, macam baca paper Jawi. Dia tidak berapa sedap. Sebab itu pengarang kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji tu, dalam sejarah dia, orang yang tulis kitab berzanji ni untuk orang buai budak semua ni yang selalu kat kampung kita ni dan sebentar tadi dihidang pada kita, pengarang kitab itu namanya Syekh Ja'far. Dia buat karang, hasilkan kitab ini, lepas tu dia isytihar. Anak-anak, siapa yang baca kitab karangan anak ni, kata Syekh Ja'far, kalau boleh tolong baca dengan berlagu. Maknanya bila baca dengan berlagu, sesuailah dengan apa kata pengarang kitab tersebut. Maknanya para hadirin, adalah kita dengar lagu-lagu, kalau di belah tempat saya tuan-tuan, di belah Perak nun di Copenhagen. Tuan-tuan biasa pergi Copenhagen, bukan di Denmark nun, di Ipoh nun. Kalau orang sana, saya ingat sama juga lagu dengan orang sini. Marhaban ya nur ron ayni marhaban. Ada lagu dia. Masuk berzanji pula, kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, aku nak supaya orang alunkan kisah riwayat kelahiran Nabi dalam kitabku karang ini biar berlagu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah, kata orang menyambut. Dia tukang sambut tu penting tuan-tuan, baru bersemangat orang yang mengaji tu. Jangan dibiar sorang-sorang. Maknanya muslimin muslimat rahimakumullah, itulah seni tadi. Bayangkan kalau remaja datang pada tuan-tuan zaman ini, dia kata, ustaz, buat apa nak keluar orang kongkong ni mengaji begitu teruk-teruk sangat lagunya. Kan dia bahasa Jawi, baca sudahlah. Entah nak baca macam mana, baca macam biasa, kan Jawi tu. Baca je, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wal padang pasir. Ada jadi filem Piramli. Sebab itu tak boleh baca saja, mesti ada lagu dia. Boleh baca saja, mesti ada lagu dia.
Nabi yang kita sambut hari jadi hari ini tuan-tuan, orang berselawat padanya setiap namanya disebut. Sebab itu bila kadang-kadang budak-budak heran, pasal apa ayah aku ni bila ustaz sebut Muhammad dia pun sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, adalah merupakan suatu kerugian besar bila disebut nama Muhammad kita tidak berselawat. Bila rugi tu takut nanti dia yaumil mahsyar kita tidak ada karung belah kanan banyak. Makna kata modal tak cukup, jadi fakir walaizubillah. Sebab itu bila adik-adik orang panggil nama Nabi Muhammad, kita jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan ini selawat tuan-tuan. Tadi para tetamu berjanji marhaban kita berselawat. Tadi awal mukadimah majlis pun kita berselawat. Dan kumpulan Raihan pun buat selawat juga. Salatu wassalam, salatu wassalatullah, salamullah, salatu wassalam. Ada cara selawat. Ada selawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mataya wasi'al karmi. Ada selawat. Yang penting berselawat tuan-tuan. Sebab budaya selawat ini kalau tak kena gaya tuan-tuan, kita takut dia hilang budaya cantiknya berselawat ni. Sebab saya risau juga generasi sekarang, dia tidak begitu memandang berjanji marhaban dan selawat. Sebab itu yang banyak lagu yang kita dengar kadang-kadang bukan lagu-lagu yang berentak begitu. Hari ni tanya budak muda berselawat, dia kadang-kadang pun pening juga. Nak suruh istighfar pun payah. Istighfar aja. Syekh, cuba sambung anda baca. Astaghfirullahalazim alladhi. Cuba sambung. Dia pun alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sikit punya jauh tu. Apa barang kau punya zikir macam ni? Apa begitu? Tanya tu tak dapat. Tapi bila, sebab apa tuan-tuan? Lagu yang kita dengar pun kadang-kadang tidak menggambarkan suasana yang agak lebih Islami. Kita tanya budak-budak muda sekarang, selawat tak dia dengar, tapi dia dengar lagu apa? Bergoyang, bergoyang. Mungkin bergoyang negara kita sekarang. Bangunan bergoyang, semua bergoyang. Baik, kita balik-balik cerita kelahiran Nabi. Sebelum tu saya nak cerita sikit. Kelahiran Nabi ni dia sabitlah dengan tajuk Anakku Sazali. Sebab yang lahir Nabi ni bukan nak membentuk Anakku Sazali. Anakku Sazali ni salah siapa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok filem Piramli kan? Salah siapa? Kita nak salah siapa? 2 saat dia sekarang. Orang akan salahkan bapa. Yes. Antaranya penyumbang terbesar ialah bapa. Tengoklah filem Piramli tu. Bagaimana dia besarkan anak dia tuan-tuan. Belum lagi lahir dah siap cipta lagu dah. Anakku Sazali dengarlah lagu yang ayahanda kanyi. Aku pun dah lupa lirik lagu. Dah lupa. Dia suruh dengar apa ayah dia karang. Kita dengar filem Piramli ni sampai sekarang tetap lagi masyhur. Budak lahir zaman TV warna boleh kenal Tan Sri Piramli. Betul tak betul? Terbalik, imam masjid ni dia tak kenal, Piramli dia kenal. Tak apalah tuan-tuan. Itu seni punya pasal. Tapi Piramli cuba mengadaptasikan suatu seni yang baik. Dia nak bagi tahu kalau tidak betul cara didikan anak itu fitrahnya putih. Kitalah nak color dia sama ada biru, hijau, kuning, merah, jingga. Kitalah segala-galanya. Maka silap didikan, jadilah Anakku Sazali. Ayah yang bersalah di dalam hal ini, kata dia. Kalau 10 tahun dahulu ayah nasihatkan saya, ya Sazali boleh dengar. Tapi sekarang Sazali sudah punya kuasa. Saya punya ramai orang, Sazali punya banyak kuasa. Ayah dia dengan tongkat, tak larat buat apa. Tangkap gigil juga enggak. Dia terkejut tengok anak yang dibesarkan, seekor nyamuk pun tak boleh hinggap kepadamu Sazali. Aku didik engkau Sazali, walau kau bohong aku Sazali. Aku didik engkau sebagai seorang ayah yang memang diamanahkan oleh Allah dan para Rasul untuk menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang insan saleh dan soleha.
Walaupun begitu Sazali, ini balasan kau kepada ayah Sazali. Ayah sudah tua Sazali. Tapi Sazali tetap menyalahkan ayah dia. Renung dan fikirlah filem kisah dan teladan itu. Itu dalam bab itu. Dalam bab lain, cuba tengok tuan-tuan. Ada anak yang tak kenal nak balik rumah dan tidak tahu kiblat dalam rumah. Susahlah. Pening mak bapak, pening kepala. Ramai telefon, Assalamualaikum Ustaz. Panjang je Ustaz nak merepot. Ustaz. Mengapa makcik? Tahulah anak-anak sekarang Ustaz. Suruh semayang, dia tak nak semayang. Balik 3-4 pagi. Dekat dalam bilik aku tengok dah macam-macam. Udah tu dah mula bertatu pula Ustaz. Ada gambar. Kalau gambar elok ni dah gambar tengkorak. Udah tu kita tengok rantai pula macam-macam kita tengok. Dah pandai bersubang Ustaz. Allah. Macam mana nak didik anak-anak Ustaz? Tuan-tuan, ini rasa cemas ibu dan bapa. Elok dia cari, maka jadi entiti lah dia. Makna faham je di sini tuan-tuan. Bukan saja bapa bertanggungjawab, maksud saya. Ibu apatah lagi, ibu lagi lah kena canggih. Sebab itu saya nak relatekan kepada peristiwa lahir Nabi dulu tuan-tuan. Ibu kena pegang cerita ni bu, pasal ini cerita orang perempuan. Siti Aminah mengandung bu, 3 bulan dia mengandung. Tak macam mengandung. Nak buktikan bukan sebarang benih ni. Soal ini kau tanya, jangan tanya lelaki, tanya perempuan. Pasal mereka mengandung, aku tak mengandung. Orang lelaki dia tak faham. Walaupun orang lelaki kadang-kadang macam mengandung, tapi dia tidak akan melahirkan anak. Tuan-tuan, tanya orang perempuan. 2 bulan mengandung Syekh, lalu suami bawa pakai minyak atar. Oh, muntah habis dia. Bang, bawa apa abang ni bang? Aku selalu pakai minyak wangi. Dia selalu kau suka bunuh. Hari ni tak suka pasal apa? Tak tahulah bang, bau biawak mati je baunya. Makna allergic. Dia tak boleh terima, allergic, sensitif. Pasal apa? Mengandung 2 bulan saja bu. Siti Aminah 3 bulan, tak ada rasa apa. Allahu Rabbi. Nak percaya ke 3 bulan punya cerita? Tak percaya. Tak yakin lagi. Allah adakan seterusnya. Masih dalam fasa pertama. Allah adakan di dalam waktu tidur Siti Aminah. Satu suara sudah mari. Satu suara datang dalam gelap gulita tidur malam Siti Aminah di sisi Abdullah bapa Nabi. Dengar suatu suara. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Tapi taklah berlagu macam tu dalam Siti Aminah tu. Tu contoh ajalah, tak bagi sedap. Tukang jawab pun kira contoh juga lah tu kan. Okey lah tu, line clear lah tu. Nak beritahu, bila Siti Aminah dengar suara waktu kat mengandung, dia dengar suara tu, apa maksud dia tuan-tuan? Ini perlu tahu bahasa Arab. By of crew, kena tahu sikit sebanyak bahasa Arab. Tapi janganlah ana enta je kita tahu. Dah berpuluh tahun hidup di Malaysia, ana enta je. Ana enta. Bunyi nampak macam Arab dah dari tu. Orang punya ana enta je. Kan? Jangan main-main. Baik, itu satu bab. Bahasa Quran pula. Arab ni bahasa Quran. Ya? Malang sekali lah kalau orang tak ambil tahu. Baik tuan-tuan, kita balik-balik tuan-tuan. Cerita zaman Nabi ni. Nabi lahir tuan-tuan. Maknanya 12 Rabiul Awal tahun. Mengapa tidak tahun rimau agak-agak tuan-tuan? Tahun singa ke tahun kijang? Pilih tahun gajah. Sebenarnya semua orang tahu Nabi lahir. Sebelum kelahiran Nabi ada suatu peristiwa besar, iaitulah suatu serangan kumpulan terbesar tentera daripada Yaman, iaitulah diketuai oleh gubernur dari Yaman sendiri, iaitulah siapa? Abrahah, nak menggempur Kaabah. Sebab itu Syekh, dia nak tunjuk champion daripada Allah, dia nak tunjuk hebat daripada Islam. Maka dia kata, gua tak bawa keldai lah babe, gua tak bawa kuda lah babe, gua tak bawa zirafah, ni gajah cakap kau. Dia nak hancurkan Kaabah dengan gajah yang hebat, yang perkasa nampaknya. Tetapi faja'alahum ka'asfim ma'kul, tapi mereka hancur lumat bagai ulat di dalam tanah. Apabila
burung-burung ababil membawa batu-batu sijin daripada neraka Allah. Habis hancur tuan-tuan. Sebab itu jangan lawan Tuhan. Muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi dalam keadaan nak dizahirkan tuan-tuan, tak habis cerita lagi tadi, kita balik-balik. Maknanya Siti Aminah tak nak dalam keadaan dia tidur itu, katakan anak dia bakal jadi pemimpin seluruh alam dan menjadi sebaik-baik umat. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin khairil bariyah, itu maknanya dia pun bangunkan Abdullah. Abdullah, ya Abdullah. Mengapa kata Abdullah? Siti Aminah mengapa? Dia kata, tuan-tuan, anak yang kita kandung, saya kandung, waris abang ini bakal menjadi pemimpin agung seluruh dunia, seluruh alam bang, dan menjadi sebaik-baik manusia. Abdullah nak percaya ke makcik? Abdullah nak percaya ke mimpi ni? Kurang percaya tuan-tuan. Mimpi macam makcik lah, mimpi ni letih-letih dengan ceramah ni, balik-balik garang Allah, letih benar lah ustaz, dah lah lambat pula habis, dia kata letih pula lah, kata letih-letih, kaki tak basuh, bismillah 21 kali tak baca, 4 kul pun tak baca, mengodom kata orang Perak, terus tidur. Udah tidur, irama dan lagu pun keluar, tiba-tiba mana tahu yang mengandung kau dengar suara malam ni macam cerita kelahiran Nabi juga. Manalah tahu tengah-tengah tidur tu. Dia sebenarnya tuan-tuan, waktu Siti Aminah tidur tu, bunyi kalimah tu, "Hei Aminah, kamu tu mengandung, anak yang kau kandung itu bila lahir kelak bakal menjadi pemimpin seluruh alam dan menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia." Bayangkan kok malam garang kita tengah tidur, tak basuh kaki, datang suara, "Hei Joya, kau tu mengandung, anak yang kau kandung itu bila besar nanti bakal mengganti Pak lah." Manalah tahu. Joya pun bangun, terus bangun Bang Mae lah. Bang Mae kata. Bang Mae pun ngapa. Bukan Mae sini dah. Mengapa kata. Idaklah bang, anak awak ni datang pula suara tadi, katanya anak kita ni bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia. Abang percaya ke? Apa kata Bang Mae? Kepala otak engkau kata. Itu lepas saya tak basuh kaki. Orang basuh kaki, baca 4 kul, tu mengaji dah, beramal tidak, tu masalah apa? Begitu masalah tuan-tuan. Apa yang berlaku tu? Bila dah tengok sampai keadaan jadi macam tu, Mae itu bila besar nanti bakal mengganti Pak lah. Manalah tahu. Joya pun bangun, terus bangun Bang Mae lah. Bang Mae kata. Bang Mae pun ngapa. Bukan Mae sini dah. Mengapa kata. Idaklah bang, anak awak ni datang pula suara tadi, katanya anak kita ni bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia. Abang percaya ke? Apa kata Bang Mae? Kepala otak engkau kata. Itu lepas saya tak basuh kaki. Orang basuh kaki, baca 4 kul, tu mengaji dah, beramal tidak, tu masalah apa? Begitu masalah tuan-tuan. Apa yang berlaku tu? Bila dah tengok sampai keadaan jadi macam tu, Mae tak percaya, Abdullah lebih kurang lagi tak percaya. Mimpi tuan-tuan. Sebab itu dia adakan fasa kedua. Nak yakinkan ni, nak yakinkan Siti Aminah yang kau kandung tu bukan sebarangan orang. Apa berlaku tuan-tuan? Waktu lahir pun sudah tiba. Ini itu saya kata, saya respect lah pada ibu-ibu. Tak larat orang lelaki mengandung bu, orang perempuan. Itu pun orang perempuan dah beranak tuan-tuan, yang jaga orang perempuan juga. Pasal saya bercakap dari segi planet aku lah. Kau tengok masa sekarang anak-anak yang jaga. Saya telah mempunyai isteri 4 orang anak. Kena faham tu. Jadi bila saya pergi Kulu Kilim macam ni, yang jaga anak siapa? Isteri. Takkan tak ada kerja kena bawa anak aku Kulu Kilim, ceramah di Meru Kelang, ceramah di Sentul, bawa anak-anak 4 berit, dia pun nak sekolah. Siapa nak jaga? Isteri juga. Kadang-kadang tengah makan makcik, tengah makan ni sedap ni serbuk kari, alah kepas punya baik punya kari kepala ikan, tengah gaul, tiba-tiba suami ada, isteri ada, anak yang tua ada. Anak yang kecil tengah lalu je, berkeliling-keliling. Pasal apa tak nak duduk? Rupanya pampers budak tu dah berat. Tengok, dalam masalah ni siapa yang kena tuan-tuan tengah makan tu? Suami ke isteri? Pandai jawab. Sebenarnya suami tolong makcik. Suami sebenarnya main peranan. Jangan cakap suami tak ada main peranan. Tapi standard lah, biasalah suami tuan-tuan kan.
Bila tengah makan tu, bila dia tengok, dia tolong juga. Dia tolong bagi tahu macam mana. Dah berbau dah tu. Cik, dah berbau dah tu. Apa barang. Itu pun kira tolong jugalah. Yang isteri pun bayang tengah sedap serbuk kali tu. Tinggal, ya Allah, anak aku yang berat sekarang kotor, kan najis kena kat kulit sekarang, rosak kulit kau. Memang nak basuhkan najis budak tu. Lepas basuh najis kadang-kadang tak cuci pun. Tak sabar nak makan. Gaul dengan serbuk kali ada. Ada aku dah bayang tengok. Mak juga. Dan sewaktu sebelum kedatangan Nabi, kaum ibu ni, wanita ni, masyarakat jahiliah letak mana? Nun, padang pasir, sekuntum bunga sakura di gurun Sahara. Orang perempuan datang haid, dijemur di padang pasir, bu, tak bagi depa apa nama? Kain, tak bagi, apa tak bagi? Kau bayangkan? Tak hinanya kita ketika itu. Sebelum kedatangan Islam, Nabi datang bawa cahaya, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah, waktu kelahiran. Sebab itu, barang siapa wanita yang melahirkan anak, meninggal dia waktu melahirkan anak tu, dikira mati syahid, bu. Syaratnya dia ada iman. Syarat dia ada iman, beranak meninggal, mati syahid, tuan-tuan. Lelaki tak dapat peluang ni. Laki-laki tak dapat, perempuan sahaja. Kamu ada 3 orang anak, kata Nabi, 3 perempuan. Kamu jaga, kamu didik, kamu tarbiyah, jadi dia muslimat yang solehah, masuk syurga mak bapak dia. Dia tak cakap 3 orang anak lelaki, perempuan. Yang ni saya nak katakan yang perempuan istimewa ni. Sebab orang perempuan sekarang, dia kata dia tak istimewa lagi. Sebab itu ada yang sekarang dah mula minta hak sama rata untuk mentalak suami. Dah berlaku dah. Kau bayang tengok orang perempuan talak suami. Nabi kata tak boleh. Tapi orang perempuan hari ni ada nak memperjuangkan. Dia kata boleh. Kita nak hak sama rata. Maka aku boleh talak suami aku. Kalau boleh lah tuan-tuan orang perempuan mentalak suami, berapa ramai kedai kopi tu duda, tuan-tuan. Fikir sendirilah. Sendiri mau ingat lah, tuan-tuan. Sebab itu dibagi laki-laki. Laki-laki ni makcik, dia panisnya sekejap, tapi enjinnya sejuk cepat. Orang perempuan kadang-kadang kita takut. Dia very sensitif. Sensitif. Pasal apa? Sensitif. Pasal dalam iklan tu pun digunakan perempuan. Supaya orang mudah sensitif. Orang nampak iklan tu. Sebab itu kalau iklan-iklan shampoo semua kan, ataupun iklan pencukur ke apa, dia ambil licin aja tangan dia. Dia ambil ke sutera, sap, jatuh aja. Licin kulitnya, tak sama lelaki. Cuba kalau model lelaki letak situ. Ambil kain sutera, sap, tersangkut tengah-tengah terus. Maknanya tak sesuai. So, kita kena jaga, tuan-tuan ibu bapa rahimakumullah. Jangan pula wanita mudah-mudah dieksploitasi. Dah tahu boleh. Ni, sampaikan mereka nak minta supaya hak sama rata mentalak suami. Jadi, tuan-tuan, dalam masalah yang terkini, saya nak lari sekejap aja, pergi ke New York sekejap. Tuan-tuan nak pergi New York? Okey, kita pergi New York sekejap. Kecoh dalam surat khabar baru-baru ni, perempuan juga buat hal majid. Apa dia majid? Dah ada dah wanita dalam dunia ni jadi imam semayang Jumaat waktu Zuhur, dia imam, Bilal pun perempuan, kemudian ada jantan 100 orang yang gatal di belakang. Pasal apa dia kata jantan gatal 100 orang? Pasal kalau dia reti, dia tak akan ikut perempuan jadi imam dia. Betul atau tidak? Tu aku kakak gatal tu. Pasal tak mengaji lah, tuan-tuan. Surah Al-Ihsaniyah ada, kita tak nak datang. Mana? Datang, jangan tak datang. Datang, jangan tak datang. Ini syuh heboh je datang. Ini tak datang. Ini pun syuh heboh kan jugalah kita majlis-majlis ni. Maknanya bapak rahimakumullah, begitu keadaan. Perempuan boleh tak jadi imam, makcik? Makcik pun faham hukum fiqah. Tak boleh. Sebenarnya boleh, makcik. Tak, makcik pun anggap boleh. Dia kata, maknanya saya nak bagi tahu begini. Dalam hukum fiqh, tuan-tuan, dan ada hadis, yang ni bukan cakap omong-omong, ada hadisnya yang berbunyi, la ta'ummanam imra'atun rajulan. Jangan sekali-kali kamu, iaitu perempuan, menjadi imam kepada laki-laki. Rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Hadis Nabi kata, janganlah
Tegahan tu, jangan. Tapi hari ini orang sembrono saja tuan. Dah ada dah jadi imam. Dan dia jadi imam tuan-tuan, yang kita pelik, orang perempuan kalau nak jadi imam boleh. Syaratnya habis mati lelaki semua. Ada perempuan aja karya tu, okey, boleh dia jadi imam, dan perempuan tu juga boleh jadi bilal. Tapi buka kitab mazhab Imam Syafi'i dalam fikih Syafi'i, ada menyatakan bahawa kaum wanita yang nak menjadi imam kepada makmum wanita yang lain boleh. Syaratnya bukan macam mana si lelaki mengimamkan solat kepada jemaah yang besar. Maknanya tuan-tuan, kalau imam lelaki selalu kita di depan sikit, satu tiang lari depan sikit, kan? Yang belakang ni belakang, saf belakang. Baik, yang depan imam. Tapi kalau perempuan nak jadi imam, dia tak boleh begitu. Dan Bilal pula, boleh tak dia melaungkan azan? Boleh, tapi hanya diharuskan, disyaratkan untuk iqamah saja. Qamat saja. Azan tak perlu. Ini yang jadi kes di New York ni tuan-tuan. Bilal dia pun, Masya Allah, saya dapat maklumat, tak pakai tudung. Kau bayang, hayya 'alas salah. Alamak, apa banyak? Tak pelik ke? And then, imam pula depan perempuan, yang kata 100 orang ni belakang, dan tan ni. Kau bayang tak buruk ke? Imam mesti baca jahar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum, amin. Tak keburuk nampak. Malaikat pun pening. Patut kau lah suara garau ke depan, suara alui di belakang. Ini masalah tuan-tuan. Saya nak bawa ni sebab ini isu semasa. Tuan-tuan kena faham ni, dalam kita nak membangun tamadun ni, kena faham benda ni. Jangan Islam kita ikut-ikut. Kita main ikut banyak. Pasal sekarang pun anak-anak dara duduk bas stand, senang benar mengikut. Adik nak pergi mana yang seorang ke? Seorang aja. Jom lah ikut abang. Enggak, Semilu 2005. Semilu 2005. Terus boleh tengok wayang. Mudah benar ngikut. Ini yang kata-kata mula-mula berdating satu tempat. Lepas tu duduk rapat-rapat. Lepas tu peluk erat-erat. Lepas tu nafas naik tersekat-sekat. Lepas nafas naik tersekat-sekat, usah dipeduli Allah dan malaikat. Lepas usah dipeduli Allah dan malaikat, usah dipeduli agama dan adat. Lepas usah dipeduli agama dan adat, yang penting apa kita buat, kita buat. Lepas dia membuat, perut kempih jadi bulat. Itu jadi. Lepas tu yang jumpa dekat tong sampah Sentul sikit satu, depan surau ada satu. Tu yang kumpulan amok dia nyanyi tu, dalam semak, dalam longkang. Lagu rock pun bagi tahu juga. Dakwah juga tuan-tuan. Jumpa bayi yang tidak berdosa. Hasil ni anakku Sazali balik. Baik, kita tak habis cerita Nabi. Bila jadi kejadian macam tu tuan-tuan perempuan, bila jadi kejadian macam tu tuan-tuan perempuan, Abdullah tidak percaya, Aminah juga tidak percaya. Barulah datang 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka nak dizahirkan dah. Tuan-tuan, Nabi lahir pada ketika itu waktu subuh tidak silap saya. Dalam keadaan lahir Nabi, tiang Parsi runtuh, ruyuk. Wahal paling baik cakap engkau, runtuh. Sembahan api majusi yang beribu tahun tidak pernah padam, lahir Muhammad, api pun mati, blackout. It's really had a blackout. TNB pun tak terbuat ketika tu. Blackout. Tuan-tuan, lahir Nabi tuan-tuan, ada 6 keganjilan. Ini sematkan untuk program hari ini, 6 keganjilan. Pertama, Nabi lahir dalam keadaan bersih. Kita macam makcik, tanyalah nurse, misi, bidan, confirm tak keluar tanda darah dulu, tanda air. Tanya orang perempuan dia beritahu. Kadang-kadang kalau tanda air tu orang lelaki nak keluar, kalau tanda darah tak tahu, saya pun tak tahu, itu faham orang ibu lah. Sebab itu jantina ni kalau boleh kita redha dan bersyukur. Yang penting anak sihat. Kadang-kadang kita umur 8 bulan tak sabar-sabar nak tengok budak lelaki ke perempuan. Gila jumpa bomoh. Bomoh biasalah, adalah bomoh ada yang okey, ada yang tak okey pun ada juga. Kan? Bomoh standby lah. Amilah, mari kau milah. Ngapa kau milah? Kau nak tengok budak ke?
Laki kau jantan, kau produksi. Laki perempuan. Duduk. Nanti kau ambilkan kelapa dulu. Kata. Ambil buah kelapa, digolek dalam besen semua. Ada jampi serapah semua. Lepas tu digolek pula kelapa yang tak berdosa tadi tu. Atas perut kawan dah membusung 8 bulan. Tak pening kepala budak tu kena kelapa, digolek-golek begitu. Ada jampi serapah pula tu. Oi dabo dabo. Kalau kelapa jatuh belah kanan, anak engkau anak jantan. Kalau kelapa jatuh belah kiri, anak engkau perempuan. Kalau kelapa tersangkut tengah-tengah, anak engkau anak pondan. Jadi jangan buat kerja bukan-bukan ni tuan-tuan. Ini kerja yang boleh menggugat aqidatul tauhid jangan. Ya. Redalah, ya. Redha. Pemberian Allah sihat, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak tuan-tuan. Baik, kita teruskan balik. Nabi lahir bersih. Dan khabarnya dibidani oleh Aisyah dan Maryam. Kita lahir berdarah-darah dan sebagainya. Satu. Yang kedua, Nabi lahir sudah siap terpotong tali pusat. Tali udel, orang Jawa bilang udel. Tali pusat dah terpotong. Kita cuba tanya mak kita dulu. Mak, saya dulu macam mana? Kau berbelit-belit, kau nak keluar dulu nak. 6 bidan mengerjakan kau tak keluar lagi. Maknanya berbeza. Nabi dah siap terpotong. Yang ketiga, Nabi lahir dah siap ni adik-adik kata dah. Dah. Laju mengaku dah. Ya, sudah. Siap berkhatan dah. Nabi lahir bukan bersadik berkhatan. Lahir dah berkhatan. Ini mukjizat. Ini suatu kelebihan. Ya? Keajaiban. Berbeza kita, ada orang 60 tahun umurnya pun masih belum berkhatan lagi. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Tapi ini kebanyakan orang-orang asli lah. Yang nak masuk Islam. Kadang-kadang ada 60 tahun dia baru masuk Islam. Nak berkhatan dia. Yang kita pun kata itu je kerjanya pun. Dah masuk Islam majol dia semayang dulu. Dah. Ni dah sunat? Belum? Dah sunat? Belum? Kalau boleh saya panggil doktor besok. Orang asli kau cabar tuan-tuan. Dia orang memang jenis memang eksploris punya kaki. Dia orang bukan peduli apa. Dia tak takut setakat nak bersunat ni. Tu yang kes dulu dekat Ipoh tu. Mana doktornya? Doktornya mana? Mana doktornya? Umur 60 tahun nak bersunat. Sampai sudah doktor tak datang. Pasal apa? Bukan dia yang takut, doktor yang takut. Mau tak takut 60 tahun baru nak bersunat. Bukan doktor takut, aku pun takut kalau menengok. Itu kalau kita lah tuan-tuan. Nabi tidak. Siap terpotong dah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Dipendekkan cerita tuan-tuan. Apa yang paling penting? Lahir Nabi tak sama apa yang Nabi bawa dengan yang kita bawa. Ada satu lagi, yang keenam. Nabi lahir dalam keadaan siap memakai celak mata. Itu yang banyak orang alim setengah tu pakai celak mata tuan-tuan kan? Pakai. Kaum ibu pun kena pakai juga. Tambahan apatah lagi di rumah dengan suami kan? Pakailah. Suami balik daripada mungkin kerja dekat Putrajaya. Suami nak balik, suami telefon, berapa lama lagi sayang? Macam dalam iklan tu lah. 6 jam, 5 minit, 10 saat. Isteri masuk bilik cepat. Make up and dress up. Bubuh foundation banyak-banyak. Tahu foundation? Hak putih. Saya hitam. Hitam pun putih. Bubuhlah foundation tu. Lepas tu blusher sikit. Bagi nampak cengkung sikit. Nampak macam model sikit. Ada tu ambil pensel 2B anak kita. Buat garisan. Buat garisan kebulatan. Lepas tu ambil pembayang mata. Jangan lupa membayang mata tahu makcik ya. Eyeshadow. Ambil atas tengah. Atas warna merah. Tengah kuning. Bawah hijau. Cantik. Jadi kalau rosak traffic light Sentul ni kita berdiri. Dan gunakan tanpa was-was bincu tu. Untuk siapa? Suamiku yang tercinta. Barulah suami balik semangat kan? Semangat dia kata, alamak isteri aku lah. Juhi hijau lah pun 8 tiang lah dia kata kan. Begitu naknya. Barulah suami balik semangat kan? Semangat dia kata, alamak isteri aku lah. Juhi hijau lah pun 8 tiang lah dia kata kan. Begitu naknya. Ini balik-balik berkembang. Dah tu bertepek-tepek, bedak sujud bertepek-tepek, 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 bertepek-tepek. Ambil rambut pula Petronas Menara Berkembang naik ke atas.
Yang suami tercogong di depan pintu, Allah, cangkul pun cangkul lah, kata apa? Penyudahnya nak buat macam mana? Pahlawan cangkul pun cangkul lah, begitu. Isteri kena jagalah. Sebab itu celak mata ni penting juga. Dan orang alim celak mata bukan apa, dia refreshkan kita punya pemandangan. Pakai celak ni, orang India, Pakistan dia suka. Tengok kalau filem Bollywood tu, bukan main tebal sampai kutu, tajam pula ujung kan. Itu cara dia pula kan. Kita ada. Sebab itu Nabi dikatakan juga begitu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi lahir ke dunia tak bawa apa yang anak kita bawa. Mengapa? Anak kita dah besar sekarang, ada kerja engineer tuan-tuan. Pergi ke Gopeng, apa kerja anak awak? Anak saya alhamdulillah dah kerja bagus di Kuala Lumpur, dia kerja architecture, dia kerja engineer. Siapa dapat nama? Mak bapak. Baguslah anak hang, cantik. Anak hang kerja apa sama? Dia sekarang jadi pensyarah terkenal alhamdulillah. Selama hari ni pun dia setengahlah daripada kecil dia memang saya tanam daripada sekolah elok-elok. Habis sekolah belajar SPM, STPM, dah tu masuk universiti. Ni pula universiti seberang laut dah sekarang. Hari tu lepas universiti seberang laut, universiti dalam laut, lepas universiti dalam laut, ni sekarang keluar laut balik sekarang. Ni sekarang dah kerja dah sekarang alhamdulillah. Jadi pensyarah dia dah. Wallah seronoknya aku. Orang kampung tu penumpang bangga lah Pak Wan kata, alhamdulillah orang dapat nama. Tapi Nabi tuan-tuan perempuan sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan bukan sekadar nak bawa nama-nama dan pangkat jawatan tu, tidak. Yang Nabi bawa satu je. Apa dia? Al-Quran. Al-Quran kalamullah, kata nasyid. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minta rahmat, minta petunjuk, minta panduan dengan Quran. Ini doa orang khatam Quran antaranya. Tapi tuan-tuan, kita khawatir anak-anak sekarang tidak bergaul dengan Al-Quran. Bukan kata remaja je, retua pun sama kadang-kadang. Tu kadang-kadang saya khawatir, risau saya bila tengok ada orang tua-tua baru datang kelas mengaji Quran. Tapi kita ucap sabar. Sebab apa? Dia tak malu mengaji. Kadang-kadang dah tua-tua ni malu pula kan. Itu yang ngurung di rumah tu. Aku nak keluarkan orang tolak jadi imam pula, masalah juga. Gagak rumah jalan-jalan kat orang dah lah kadang. Gigi dah tak ada. Gigi dah gugur, mata dah kabur, uban dah terabur, pipi dah kendor menunggu lubang kubur. Udahlah Quran tak boleh. Dah lama kita tersisih daripada masyarakat. Sebab itu remaja kena ingat benda ni. Jangan dah tua-tua esok baru. Assalamualaikum Ustaz, katanya nak mengaji. Waalaikumsalam. Mengapa Haji? Tak tahu lah, nak mengaji lah. Pakcik nak mengaji apa Haji? Mengaji Quran lah. Pakcik nak mula daripada makcik? Daripada mana nak mula? Janji ada bunyi sudah lah. Pakcik ikut pakcik ya. Alif di atas, alif di bawah I, alif depan U, I, U. Pakcik pun ikut. Ayah di atas lah, ayah di bawah I, ayah di depan U, ha, hi, hu. Gigi dah tak ada. Dah tua orang nak mengaji macam tu. Bagus pakcik, standard suara pakcik. Huruf seterusnya pakcik, huruf ba pakcik ya. Ba di atas, ba di bawah B, ba di depan bu, ba bi bu. Sila pakcik. Ba di atas Allah, ba di bawah B, ba di depan bu. Sekali pakcik ternampak huruf ta. Ta di atas ta. Babi buta, kata hamnya. Aku tak ajar babi-babi buta ni pakcik. Tu kalau dah tua-tua kan banyak tergelecek tuan-tuan. Ada Pak Yazid kita tak nak belajar, ni masalah tuan-tuan. Imam besar pun ada sini, semua tak nak belajar. Adik-adik bermula daripada abata sajaha khadadha razasa shasada taza'a ghafaka kalamana wa haya. Kita didik. Lepas tu naik stage sikit. Wahidun satu, ithnani dua, hajarun batu, hisanun kudas thalathatun, arba'atun, ajubnun. Dia terperangkap tu. Setengah tempat kita pergi jubnun 5 lah pasal tadi. Salasatun 3, arba'atun 4, jubnun 5 lah katanya. Bukan 5 jubnun tuan-tuan ya. Jubnun mentega. Tu. Mentega. Jubnun mentega, syur'atun cepat. Sambil anak-anak kita belajar di taska taski,
Pok kok kok, ayam berkokok, ayam berekor, ayam berkaki dua. Miau miau miau, kucing mengiau, kucing berekor, kucing berbulu, kucing berkaki empat. Tarbiyah mereka irama-irama macam ni. Supaya mereka tidak jadi anak aku Ghazali. Kalau tidak kita didik anak-anak dengan asyik lagu bergoyang, bergoyang. Lepas tu pula asyik leher, leha, leha patah leher, leher, leha. Habis patah-patah leher, leha pun kita bagi ke dia juga. Macam tu tuan-puan yang kita takut tsunami datang. Dah orang alim tak ada, jenis itu yang ada atas dunia ni. Kan? Macam dah surau tak ada orang lah. Seorang pun dah tak boleh mengaji Quran. Siapa yang masuk surau? Al-Kambing. Berjanggut juga kambing tu masuk. Tapi tak boleh jadi imam. Kalau tidak dia jadi imam. Kalau tidak kambing memalu gitu tuan-tuan. Berapa ramai lepas raya gitu dalam masjid boleh masuk kambing. Macam lepok je. Ingatkan imam nunggu makmum. Ada satu kes tuan-tuan, lepas raya baru ni ada orang taubatan nasuhah. Dia kata, Ustaz, saya nak syaratkan diri saya musafir, kalau saya jumpa masjid Ustaz, saya wajibkan diri saya semayang jemaah. Hari tu tengah semangat, dia berhenti satu masjid lepas raya, masjid tak ada orang. Dia punya marah je. Apalah masjid besar orang tak ada, nak jadi apa dia depa ni, dia marah. Dia baru dapat taufik hidayah, memang semangat tu semacam tu. Tak apalah, hampa tak nak semayang, aku semayang ah. Dia semayang. Dia semayang tak mana tu? Tu tempat imam tu dia semayang. Imam tak datang. Imam pergi Aceh agak. Dia pergi depan. Dia baru belajar je tuan-tuan. Tapi dia nampak tempat imam tu canggih sikit. Orang tak ada. Dia berlupuh tempat imam. Relax. Sekali datang seorang lagi musafir. Dia pun turun. Awak tak ada orang ni. Nasib baik ada kat selipar. Tengok-tengok. Oh cantik. Imam ada. Imam ada. Imam apa barang? Dia baru datang je kawan tu. Dia nampak macam imam. Dah duduk tempat imam. Itu dia pun cantik. Kawan ni datang nak masbuk. Kan? Nak masbuk, dia pun ikut belakang. Tok-tok guru fiqah kata, kalau nak masuk muafiq ataupun masbuk, kalau masbuk ni selalunya tuan-tuan, jaharkan sikit. Allahu Akbar. Orang depan tahulah. Ubahlah niat kepada imam. Itu maksud jaharkan sikit. Lepas tu kalau agak tak yakin, baru dicuit depan tu. Kawan tu, pegang sikit. Kan? Yang samdul seorang ni, dia datang-datang menyerbu, bunyi tidak, apa pun tidak, terus dicuitnya. Sap, cik. Member tengah baik punya khusyuk. Kau bayang tiba-tiba, hai lah bu, kau main cuit-cuit pula lah bu. Dah dia ingat mambang mana cuit dia dalam masjid. Mana tahu jenis Islam pun ada juga nak numpang semayang, mana tahu. Kan semayang awal waktu semayang dengan jin. Semayang dengan malaikat-malaikat semua. Mana tahu. Dia dah teramam dah. Hai mambang, kau main cuit-cuit mambang. Ya wahai member nak masuk ikut dia jadi nanti jadi imam. Mulalah sembahyang tak khusyuk, mula dia fikir dua perkara. Pertama, khusyuk terganggu. Yang kedua, time mana yang cantik aku nak tengok siapa belakang apa dia, lembaga apa dia. Kepala otak dia dah lari ke situ dah. Bukan dia fikir apa dia baca. Lalah bila rukuk tu ekor mata dia ternampak. Confirm ada lembaga sebelah aku ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu itu orang nak ikut dia sembahyang. Pasal jarang berimam tuan-tuan, baru dapat taufik hidayah. Lalah dia kata, dia rasa nak belah waktu rukuk, rasa nak belah dah. Tapi dia tak jadi pasal apa? Takut dia bila dia belah waktu rukuk, sekali lagi lembaga terus rekup dia terus, lagi bahaya. Dia tunggu dulu. Line is not clear. Dia tunggu bila? Waktu sujud. Tak ada tomaninah, terus boom, terus sujud. Waktu sujud tu cantik, line clear. Dia boleh elok meniara pelan-pelan keluar. Dia keluar, adik kakak dia tubik terus. Kata orang dengan nak goyak bui. Tubik selalu. Dia keluar tu terus, yang mamat samdul ni. Yang seorang makmum tadi. Tinggallah dia seorang. Dia tunggu. Dia berapa lama imam tak bangun dah. Darah dah naik kepala dah. Malah dia takut ini imam ni meninggal ke ni. Dia pun ambil, tak apalah. Melasah lah, tengok sikit lah. Kok kan mana tahu meninggal sungguh. Dah diam je dia tadi. Dia pun usah tengok. Bila dia usah, tadi ada ni tak ada pula. Ni hantu juga ni, dia pun belah pula. Masya Allah, tengok. Orang baru berjinak dengan Islam, kalau tak ada panduan tuan-tuan, dia jadi uyuk juga tuan-tuan. Sebab itu kena hampir majlis ilmu tuan-tuan. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu merupakan kewajipan bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah. Sebab itu kaum ibu, bila dia berilmu, dia tahu harga diri dia. Ya, katakan tak nak pada pendedahan rambut. Kalau kita boleh kata tak nak kepada rokok, tak nak kepada itu dan ini, tak nak pada pendedahan aurat, tak salah kata tuan-tuan perempuan.
Ini kita pergi mana-mana pusat beli belah, bila tanya reception, pasal apa nama pusat ni pusat beli belah? Pasal banyak nampak pusat dan kain belah-belah. Ini masalah tuan-tuan. Nak tutup tu payah sangat orang perempuan. Bukan orang sini lah. Orang sini apa kurangnya? Yang dia nak bagi tahu begitu keadaan. Pasal malam cukup, pasal malam. Ya Allah, macam-macam ada. Yang berdedahkan pusat tu pula bukan seorang. Udah tu pula pusat pula macam-macam jenis. Bentuk bunga raya ada, bentuk bunga orkid ada. Ada pula jenis bertindik pula sekarang. La ilaha illallah. Tak sakit ke pusat tu? Aneh pening. Sekarang lidah pula, lidah. Lidah bertindik. Bila cakap nak tunjuk ke lidah ada besi. Cakap. Ini masalah tuan-tuan. Remaja kena faham masalah tuan-tuan. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tu, kata Nabi. Maknanya tiru benda yang tak molek. Muslimin muslimat, kita sambung balik tuan-tuan. Lahir Nabi tuan-tuan dalam keadaan masyarakat jahiliah. Ya, jahiliah ni minum arak, zina, nafsu nafsi. Tapi nak bagi tahu, Nabi tak pernah berzina. Nabi tak minum arak. Ada tuan-tuan dengar sejarah Nabi pernah terminum arak? Tak pernah pun. Makna siapa yang jaga Nabi? Allah. Ini yang dipanggil oleh ulama-ulama tarbiyah uluhiyah. Direct from Allah to Rasulullah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat ke tarbiyah uluhiyah ni? Kirim salam awal-awal. Ni untuk nabi-nabi dan para rasul. Yang kita dapat apa dia? Taufiq dan hidayah. Itu kita dapat. Itu yang kita tengok dalam paper. Allah, artis ni dah berubah dah. Dapat taufik dan hidayah. Alhamdulillah, seronok tengok dia. Buka pula muka surat sebelah. Alhamdulillah, artisnya pun dah berubah. Seronok lah mak tengok. Elok dia. Dulu tu solid. Alhamdulillah. Elok benar. Alhamdulillah. Buka sebelah lagi. Oh ni hati dia dah berubah. Seronok lah mak. Alhamdulillah. Dapat taufik hidayah dia, Masya Allah. Cuma masalahnya kita suka tengok artis berubah. Kita tu bila nak berubah tu masalah. Kita suka menilai penghijrahan orang lain. Kita sendiri bagaimana? Adakah tetap terus sempena maulud Nabi ni kita bukan menjadi golongan ahlul sunnah wal jamaah, tapi ahlul punah wal ghanah? Ataupun hanya menjadi golongan bukan semayang mengikut waktu, tapi hanya menjadi golongan semayang ahlul sunnah wal jumaat? Hari sunat semayang raya dia semayang, hari Jumaat dia semayang. Hari lain tak payah ustaz. Gua jamak siap semua dah. Tu dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu anak yang nak dilahirkan oleh Siti Aminah tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membesar dalam keadaan masyarakat jahil, tapi baginda dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah waktu dilantik jadi Nabi dan Rasul 40 tahun itu lebih kurang. Saya nak bagi tahu kita macam mana pula nak jaga kita supaya jangan terlibat benda-benda ini. 3 perkara kata tabib jiwa. Siapa tabib jiwa? Profesor Hamka. Minta maaf saya, Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali bagi 3 tips kawan-kawan. Pertama, majlis ilmu jangan tinggal. Insya-Allah muslimat. Kedua, nak selamat, cara berpakaian. Macam mana cara berpakaian? InsyaAllah muslimat. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dah dibuat kajian semua, ni 3 perkara boleh menyekang nafsu daripada mengkhinzir buta. Apa dia? Bergaullah dengan orang alim. Cantik tuan-tuan. 3 perkara ni kalau ada remaja khususnya, insyaAllah selamat tuan-tuan. Pertama, majlis ilmu, dia faham halal haram. Yang kedua, cara berpakaian. Dia akan jaga pakaian dia bila dia akan bergaul dengan orang alim. Betul atau tidak? Takkan dia brutal pakai seluar koyak, koyak rabak, rambut brutal semacam kan. Ada pula tattoo pula, sonting. Duduk sebelah ulama. Duduk sebelah ulama. Orang yang berjubah berserban. Tak usah kata ni nampak macam orang alim lah. Sebelah dia. Kadang-kadang orang yang spesies macam tu, lalu anak dara, dia tak ada dia mengorat lah Syekh. Pasal dia ada segan lagi dengan orang alim sebelah. Betul tak betul? Ni yang kata cara berpakaian tu. Takkan sebelah ustaz kita pula join pula sekali tak? Ustaz, markah lah, cantik lah macam. Okey. Dia pula minta ustaz join sekali pula dia. Patut dia mesti ada rasa malu. Itu cara berpakaian. Dan dia bergaul dengan orang alim. Duduk dengan orang alim ni tuan-tuan. Rapatilah kata Luqman pada anaknya, kedua-dua lutut kamu dengan orang alim. Kerana
Kamu duduk dalam majlis itu seumpama tanah yang gersang, tumbuh subur, dik hujan yang Allah Ta'ala anugerah daripada langit. Umpama itulah curahan ilmu, taufik, hidayah kepada hati-hati yang gersang, tuan-tuan. Tapi kalau tak duduk ngaji, bila nak dapat, tuan-tuan? Tak dapat. Boleh di rumah, relax, aja tahu-tahu terus jadi wali terus. Wali ayah boleh lah, wali nak menikahkan anak semua orang jadi wali. Sebab itu kita kena jaga. Tengok ya, wali yang paling besar, ketua segala wali, Syekh Qadir Al-Jilani. Pasal apa dia ketua wali, tuan-tuan? Bayang tengok, pernah satu malam dia tengah berzikir apa semua, dia mimpi atas sejadah tu. Minta maaf cakap, sampai dia mimpi bersenggama, bersetubuh, keluar air mani dia sampai dia mandi. Bukan sekali Allah uji, tuan-tuan, 7-8 kali dia mandi. Sesejuk-sejuk malam tu dia mandi, terus sembahyang, tunggu sampai waktu subuh. Tarap ketua wali tu lah. Kalau kita macam kadang-kadang malam ni bersama sampai 3-4 hari tak mandi-mandi, itu masalah. Nampak macam orang mandi je, beli roti gardenia lah kedai, beli rokok lah kedai, beli mineral water, beli teh, beli kopi, tak mandi. Jaga-jaga, tuan-tuan, ya. Bagi orang yang tidak mandi hadas besar ni, kalau meninggal lah dia, banyak riwayat kitab-kitab muhadis Islam, ada seekor binatang yang akan menunggu di dalam kubur. Ada seekor binatang hitam besar menggerunkan. Jadi kalau ada kucing macam tu, nampak macam harimau, binatang dalam kubur tu, mungkin tanda-tanda tu lah tu. Tapi janganlah bising-bising pula. Tu mayat tu tak mandi hadas tu, dia kata. Ada binatang tu kan. Jangan kita macam mana dengan mayat ni pun, tuan-tuan, bersangka baik. Betul kan? Kadang-kadang lagu ni dia main peranan, tuan-tuan. Banyak tersirat balik tu surat. Tapi janganlah lagu-lagu cinta aja. Kita nak semaikan benih takwa tu melalui lagu-lagu yang begini. Ni lagu-lagu kadang harga di badal rahi hai roop zindagi, चाव है कभी कभी है रूप जिंदगी हल पर यहाँ जे बर जियो जो है समा kal ho na ho. Sampai aku pun hafal lah, tuan-tuan, bayangkan. Hafallah lagu baik-baik, ya. Adik-adik zikirullah. Anakku Sazali golongan yang tidak berzikirullah. Selain anak-anakku Sazali, aset yang reti, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati jadi tenang. Hari ini remaja zikirnya, tiada lafaz yang lebih agung kalimat cintaku. Memanglah waktu bercinta semuanya agung, betul tak? Tanyalah mereka-mereka yang terdahulu, waktu kahwin-kahwin dulu, memang agung, tuan-tuan. Tambah waktu boyfriend-girlfriend, Allah. Nak pergi ke Subang Perit tengok wayang tu, naik teksi, kalau salah seorang terkentut lah dalam teksi tu, tak ada jadi masalah. Boyfriend relax, girlfriend pun relax. Mungkin girlfriend dia terlalu banyak makan pegat pisang tadi, sekali girlfriend dia terlepas kentut dalam teksi, piwit, terlepas kentut. Yang boyfriend kata apa? Sayang kentut ke tadi? Lah bang, minta maaf lah bang, terlepas lah bang. Tak apa, kentut lagi. Boleh suruh kentut lagi. Punya agungnya cintanya ketika itu. Bila dah tua-tua ni, tuan-tuan, al-maklum lah, tuan-tuan. Balik ke rumah, tak adalah, tuan-tuan, nak bagi salam. Kalau dulu salam panjang, Assalamualaikum sayang, ceria je bunyi kan. Alamak, ceria. Sekarang main batuk aja. Bapak kau balik tu, undertaker dah datang, buka cepat. Mak pun faham, budak pun lari masuk bilik, tak lagat dah. Macam mana ni, tuan-tuan? Ialah yang bapak pula kadang-kadang suka menakutkan anak, sedangkan bapak menjadi mentor. Kita sepatutnya menjadi ikon kepada anak-anak. Macam mana ni, tuan-tuan? Ialah yang bapak pula kadang-kadang suka menakutkan anak, sedangkan bapak menjadi mentor. Kita sepatutnya menjadi ikon kepada anak-anak. Bukannya ada satu keluarga, tuan-tuan, satu pekerja hotel, dia mengadu masalah. Dia kata, Ustaz, saya tak fahamlah suami saya ni. Mengapa? Anak-anak saya cukup takutlah dengan dia. Dia dengar derap tapak kaki aja, budak-budak tu lari masuk. Anak kata, bagus, itu dia macam Umar dah tu. Zaman-zaman dulu, waktu lalu kat kota Madinah, budak-budak pun lari. Ya, dan masalahnya tak apalah, Ustaz, ini dia sendiri pun tak betul.
Orang takut dia takut tak memasal. Itu masalah jugalah kak, ya. Akak sembahlah baik-baik, itu suami akak, ya. Pelan-pelan. Bermaja takut, anak dia takut pada bapak bukan kerana respect ke bapak, takut kerana takut. Takut dan disaluti oleh benci. Apa penyudah tuan-tuan? Anak-anak ni. Jadi anakku Sazali juga. Jenis ni yang akhirnya apa berlaku? Nak pergi sekolah, tapi dalam beg sekolah ada pakaian hip hop. Nak pergi sekolah, tahu-tahu mak bapak tengah berjalan beli KFC, dia duk ada dengan dia punya markah dari KFC. Baik punya cakap kau. Hak ni berlaku. Balik ke rumah, Timah, kau pergi mana tadi? Tuition mak, dia kata. Tuition apa? Kita dah nampak dia dengan boyfriend dia berjalan tadi. Dia menipu depan kita. Anakku Sazaliah sungguh engkau ni. Pasal Timah Sazaliah lah, kalau lelaki Sazali. Begitulah jalannya tuan-tuan. So macam mana tuan-tuan? Kita tengok ibu bapa rahimakumullah. Kita kenal anak kita, tapi tak ramai yang kenal Rasulullah SAW. Jadi malam ni saya ambil kesempatan sikit lah tuan-tuan. Dalam masa yang tak berapa banyak ni, saya nak ambil kesempatan sikit. Kena kenal Nabi. Mana tahu tuan-tuan, ramai orang baca doa nak mimpi jumpa Nabi. Kan ada tu doa tu kan dalam kitab-kitab. Tapi lah jumpa Nabi pun nak kenal juga, nak tahu sikit sebanyak. Mana kita tahu datang tu, kita kata besok orang kita orang, malam tadi aku mimpi Rasulullah lah. Mengapa? Nampak dia berjanggut aja. Bengali pun berjanggut juga. Mana tahu dia pun Punjabi berjanggut dalam mimpi kan, boleh jadi juga. Makna kata kena faham. Pertama, Nabi ni warna kulit dia. Kulit dia merah, putih kemerah-merahan. Siapa yang putih kemerah-merahan tu seronok je rasa. Habis yang hitam macam mana Ustaz? Yang hitam bukan itu nilaian dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku, kata Allah, paling tinggi nilai takwa. Bukan hitam putih coklat. Ini kita faham satu. Yang kedua, rambut Nabi lebat-lebat mencecah telinga. Rambut Nabi lebat-lebat mencecah telinga. Alamak. Jadi Mak Arok bila dengar aku ceramah Maulidi Rasul cerita bab rambut ni, dia pun relax di depan aku kan. Kau tengok tu ustaz cakap apa? Relax. Mencecah telinga kan. Sebenarnya tuan-tuan, rambut panjang bukan bermasalah, bukan mesti bermasalah. Kalau kemas, apa salahnya? Kan? Kemas elok. Tengok Papa Rock, Ramli Sarip, panjang rambut, kemas. Kan? Tahukah engkau mengerti? Ikat rambut, kemas aja. Ni kadang menyanyi sampai biji mata pun tak nampak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baru buka tirai baru nampak mata tuan-tuan. Macam mana? Jaga-jaga tuan-tuan. Itu rambut Nabi. Yang serunya, tinggi Nabi tak tinggi tak rendah. Kita kalau rendah benar. Kalau tinggi kan tinggi dah mengalah pula. Kalau gemuk gemuk benar. Kalau kurus lah macam Ustaz Akil kurus. Nabi tidak tinggi tidak rendah. Okey, dada Nabi. Dada Nabi ni pelik sikit ya. Bidang bak gunung, nampak ombak lautan ilmu tuan-tuan. Bidang bak gunung. Dan yang specialnya, tengok dalam mimpi tu, kalau kita gitu Nabi, tengok dada dia berbulu ke tidak. Sebab dalam kitab Syama'il tu, dada Nabi berbulu. Jadi beruntunglah siapa ada bulu dada ni, lelaki malam ni. Kalau ada bulu dada, alhamdulillah, dapat pahala sunnah. Sedap je dah, tak payah. Tapi yang tak ada, jangan pula pergi kedai-kedai gunting rambut, ambil pula rambut tampil pula. Ni apa ni? Sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi, itu bangang namanya. Dengan buat kerja tak masalah. Peluh Nabi. Peluh Nabi macam manik-manik berguguran. Alamak Syekh, manik berguguran. Cuba kalau kita berpeluh, orang pun cabut. Tambah yang tak benih mencabut, tak pernah belajar cabut. Orang mesti cabut ni Syekh. Sebab itu orang perempuan kena ingat, dilarang keras mencabut bulu kening, dituntut mencabut bulu ketiak. Tapi hari ni terbalik, bulu kening dicabutnya, bulu ketiak 80 km sejam. Ini tuan-tuan, kalau naik apa nama tu? Apa nama monorail tu? Allah, tempat dah tak ada kan? Dia pegang-pegang sekali tu, Allah, plastik man lah. Orang sebelah pun, ayah pak. Jangan main-main. Perut dan dada Nabi. Perut dan
badan dada Nabi selaras. Andai kata dijiruskan air daripada atas, sekaligus jatuh ke bawah. Ini berbeza kita sedikit. Apabila dijirus air daripada atas, maka berlakulah sedikit takungan di pertengahan perjalanan air itu. Itu beza kita dengan Nabi, tuan-tuan, ya. Bukan kata orang besar, anak yang kurus ni pun kata tang perut, dia tak boleh naik sikit juga, itu yang dikatakan jaga. Ya, seterusnya, muka dan wajah Nabi macam bulan purnama. Anta syam'an, anta syamsun, anta badrun, ma ayya marhaban. Tuan-tuan, maknanya tu apa tu yang kaki marhaban sebut tu? Anta syamsun, kau laksana matahari. Anta badrun, kau laksana rembulan. Engkau laksana bulan. Indahnya bulan, tuan-tuan. Ini penting kita melihat. Muka dan wajah Nabi pun dah macam bulan. Bila berjalan, segak, hebat. Didekati, mesra pula orangnya. Sebab itu Nabi bila Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi tak pernah paling kepala je. Dengan badan-badan, shoulder, dengan bahu sekali pusing belakang. Hormatnya Nabi kepada semua orang, golongan. Tuan-tuan, alis mata Nabi bak bulan sabit tapi tak bercantum. Itu hebat dia. Kita kadang-kadang bercantum. Mula mak kata, ini anak aku ni cemburu kuat ni besok-esok ni. Dah bercantum pula dah bulu kening. Kan? Itu kata kita. Tapi Nabi alis matanya bak bulan sabit tapi tak bercantum. Hidung Nabi mancung tetapi khuduk depan sikit, bungkuk sikit, menunjukkan bagaimana khuduk ni, sifat Nabi ni. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.